Liang Skon dilahirkan pada tahun 1970 di Privik, Provins Kemboja semasa pengeboman semenanjung Indochina oleh Amerika Syarikat dan menghabiskan masa kecilnya semasa kebangkitan pentadbiran Khmer Rouge yang kejam. Sekon lulus dari Universiti Diraja Seni Halus di Phnom Penh pada tahun 2002. Liang Skon ialah salah satu generasi pertama artis kontemporari Kemboja pada tahun 20-an dan dianugerahkan pingat oleh bekas Ratu Norodom Moniniat menerusi karyanya iaitu Naga 2008 yang diperbuat daripada kanak-kanak dan sampah. Pameran solo terakhirnya adalah Heavy Skirt Rossi and Rossi di London pada tahun 2010. Karya seninya menggabungkan naratif Khmer Purba dengan moden yang mencerminkan kenangan zaman kanak-kanak, sejarah, perkara semasa dan kisah pribadi. Berikut merupakan lukisan Parasol of the Moon 2012 dan juga butirannya. Khmer Rouge adalah rejim yang memerintah Kemboja pada tahun 1975 hingga 1979 di bawah pimpinan diktator Marxis Pol Pot, dan impaknya telah menyebabkan lebih 2 juta orang yang terbunuh, dan ianya termasuk golongan artis dan intelektual, dan hanya sekitar 10% daripada 3,000 ahli persatuan seniman Khmer pada tahun 1975 yang kekal. Walau bagaimanapun, artis terlalu trauma untuk meneruskan kemahiran dalam seni, dan tiada persekolahan formal. Malah satu-satunya universiti seni di Kemboja iaitu University of Fine Arts juga telah ditutup. 10 tahun kemudian, sebilangan artis yang tinggal berkumpul dan menubuhkan semula universiti tersebut, dan jadual di bawah menunjukkan terdapat 3 generasi artis Kemboja, dan artis dalam kajian ini iaitu Leong Sekong merupakan di bawah generasi yang kedua. Simbolisme adalah penggunaan satu objek atau tindakan untuk mewakili atau mencadangkan sesuatu yang lain. Menurut penulis Jerman, Johann Wolfgang von Goethe mendefinisikan simbolisme sebenar sebagai yang mewakili perkara biasa. Selain itu, simbolisme adalah merupakan idea yang menyebabkan perkara lain yang membawa maksud. Seni yang menggunakan simbol dengan melaburkan sesuatu dengan makna simbolik atau dengan menyatakan yang tidak kelihatan atau tidak ketara melalui gambaran yang kelihatan atau deria. Secara umumnya, istilah perlambangan mungkin merujuk kepada makna simbolik atau amalan membenarkan sesuatu dengan makna simbolik. Walaupun ia sering dikaitkan dengan agama dan sastra, simbolisme adalah perkara biasa dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, dalam erti kata lain, simbolisme boleh mempunyai makna segala-galanya atau tidak bermakna langsung. Seterusnya, ciri-ciri simbolisme. Bagi ciri simbolisme yang pertama ialah pelukis simbolisme menggunakan pelbagai jenis subjek termasuk wira, wanita, haiwan dan landscape. Seterusnya, kebiasaan mereka memberi subjek ini makna yang mendalam seperti cinta, kematian, dosa, agama ataupun penyakit. Dan bagi ciri-ciri simbolisme yang terakhir ialah mereka akan menggunakan metafora atau simbol daripada kehidupan sebenar untuk mewakilkan sesuatu. Terdapat beberapa penggunaan simbol yang dikenal pasti dalam karya ini. Yang pertama adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai yang merentasi sempadan di Asia Tenggara dan Asia Timur yang mengalir melalui China, Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja dan Vietnam. Pada akhir 1960-an, sekumpulan tentera Khmer Rouge perlahan-lahan dibina semasa berpangkalan di kawasan terpencil di timur laut Kemboja dan mendapatkan sokongan daripada China. Seterusnya, gambar karya seperti yang dipaparkan di slide ini adalah menunjukkan sebelum Kemboja diserang. Cahaya dari bintang-bintang kecil yang berkelipan serta bunga api menggambarkan suasana keriangan dan kemeriahan. Diikuti dengan figura manusia yang sedang bernyanyi dan menari, menunjukkan gaya kehidupan masyarakat Kemboja pada waktu itu dipenuhi dengan kegembiraan bersama persembahan muzik, konsert dan pesta malam. Menurut artisnya sendiri, lelaki di dalam karya itu adalah seorang penyanyi terkenal di Kemboja pada waktu itu yang bernama Sin Sisamuth dan dikenali sebagai Raja Muzik Khmer. Penyanyi itu adalah antara warga Kemboja yang hilang semasa berlakunya peperangan itu, dan sehingga kini tiada kepastian tentang kematiannya. Walaupun begitu, muziknya masih ada pengaruh yang mendalam terhadap budaya Kemboja. Jika dilihat pada gambar karya yang dipaparkan di slide ini pula, ada gambaran kapal terbang yang digunakan oleh tentera dan juga bom,
yang menunjukkan Kemboja telah diserang. Jelas terlihatnya berlaku letupan dan asap yang tebal telah mengkaburi ruang langit dan ianya juga kelihatan seakan permukaan tanah telah hancur akibat letupan bom. Pada masa yang sama, gambaran seakan obor-obor itu sebenarnya adalah payung terjun. Menurut artisnya sendiri, payung terjun itu sedang menurun perlahan-lahan ke tanah, menandakan tempat untuk menjatuhkan bom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kamarul Arifin bin Saleh, pemegang nombor metrik 66828. Saya akan membentangkan analisis dari segi warna dan simbolisme terhadap karya Liang Sekkon, iaitu karya Parasol of the Moon. Dari segi penggunaan warna pada karya Parasol of the Moon ini, terdapat dua kemungkinan, iaitu menggambarkan kesedihan atau berlakunya peristiwa peperangan pada malam tersebut. Manakala untuk ketiga-tiga simbol ini menyampaikan di mana Melroach membunuh kedua-dua ibu bapa dan anak-anak demi mengelak dendam. Mereka juga menunjukkan niat mereka untuk memusnahkan struktur keluarga yang dahulunya memegang cinta, keselesaan, kebahagiaan, dan persahabatan. Di Parasol of the Moon, langit malam yang berkelip-kelip tersebut mengingatkan malam berbintang di Van Gogh yang berubah apabila dikaji dengan lebih dekat, yang membawa kepada petanda bahaya yang akan datang. Bintang yang merupakan hiasan langit tersebut membawa erti sebagai payung terjun yang akan jatuh ke tanah. Payung terjun tersebut menjadi simbolik untuk sasaran kempen pengeboman udara. Seperti yang telah dijelaskan oleh pengkarya, pada awal 1970-an, Sungai Mekong merupakan sungai yang membentuk sempadan antara kawasan yang diduduki komunis dan juga kawasan sokongan Amerika yang bebas. Bandar Phnom Penh yang dipenuhi dengan tarian, nyanyian, konser dan juga bunga api tidak lama lagi akan terkena serangan bom dan juga bom udara. Lukisan Parasol of the Moon berinspirasikan karya oleh Vincent van Gogh, membawa arti yang berlainan daripada karya beliau. Walau bagaimanapun, lukisan ini telah menggunakan gaya serta warna yang lebih kurang sama dengan lukisan The Starry Night. Dapat kita lihat di sini, penggunaan elemen yang berbentuk pusaran pada bahagian langit menunjukkan langit yang sedang bergelora. Lingkaran yang dihasilkan juga menggunakan warna palet yang sama seperti The Starry Night, iaitu warna kuning, biru, putih dan juga yang agak kehijauan. Simbol-simbol yang dilukis di dalam Parasol of the Moon lebih kurang sama seperti bentuk-bentuk bintang yang dilukis di dalam The Starry Night. Namun, setiap simbol-simbol di dalam Parasol of the Moon membawa makna yang berbeza daripada lukisan The Starry Night. Pada bahagian bawah lukisan ini juga terdapat beberapa figura manusia yang sedang bergembira dan bernyanyi. Reka letak simbol bulan dan bintang di dalam lukisan ini juga adalah hampir sama dengan lukisan The Starry Night. Sebagai penutup, kesimpulannya, peristiwa Khmer Rouge ini telah membawa banyak kemusnahan kepada seni dan budaya di Cambodia, di mana telah menyebabkan kebanyakan artis tidak mahu lagi meneruskan kemahiran dalam bidang seni. Liang Sekkon yang terkesan oleh peristiwa tersebut telah menggunakan lukisannya untuk menyampaikan kepada masyarakat Cambodia yang tidak menyaksikan kengerian yang dilakukan oleh Khmer Rouge. Dengan lukisan tersebut, mereka akan dipenuhi dengan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tempoh tersebut dan tentang kesakitan Kemboja sambil memahami sepenuhnya masyarakat baharu Kemboja dan mengapa ia berkembang seperti itu. Justru itu, mereka menyatakan melalui seni mereka hubungan antara masyarakat Kemboja yang berkembang pesat dengan penderitaan masa lalu yang disebabkan oleh rejim Khmer Rouge. Berkaitan melalui simbolisme, Liang menjadikan lukisannya sebagai makna simbolik, iaitu menyatakan yang tidak dapat dilihat melalui gambaran subjek seperti figura manusia, sungai, bintang dan lain-lain.
Subjek yang digunakan akan diberi makna yang mendalam seperti kematian, kesedihan dan dendam. Perkara ini kerana simbol adalah daripada kehidupan sebenar yang mewakili sesuatu.